Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan berkongsi berkaitan dengan satu artikel yang bertajuk pembiayaan mikro daripada dana zakat melalui kontrak qardhu hasan terhadap usahawan asnaf. Saya merupakan syarakanan di Akademi Pendidikan Islam Kontemporari Universiti Teknologi Marah Cawangan Terengganu, dan bersama lagi dengan para penulis yang lain. Okey, kita lihat kepada pengenalan. Pengenalan yang pertama, pengenalan berkaitan dengan artikel ini. Jadi pembasmian kemiskinan merupakan satu matlamat yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Institusi yang menyediakan pembiayaan mikro boleh memainkan peranan yang penting untuk mencapai matlamat ini. Dengan adanya pembiayaan mikro secara tidak langsung akan membantu golongan yang miskin terkeluar daripada kemiskinan. Ini merupakan salah satu cara untuk kita mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Dan dalam bab fiqh terdapat juga instrumen yang mana menyediakan pembiayaan atau menyediakan dana kepada golongan usahawan asnaf tanpa berasaskan keuntungan ataupun profit, seperti mana wakaf, hibah, wasan, ju'alah, qardhu hasan dan zakat. Menurut satu pandangan daripada Habib Ahmad, instrumen ekonomi Islam ini terdiri daripada wakaf, zakat, qardhu hasan dan juga sedekah. Kita lihat kepada sultan karya. Pembiayaan mikro dia merupakan cabang daripada muamalat yang berikan kesan kepada golongan yang low income ataupun berpendapatan kecil. Nurul Fatmawati Ibrahim mengatakan bahawa kekangan mendapatkan dana merupakan satu halangan yang besar kepada golongan asnaf untuk mengembangkan perniagaan. Dan sekiranya pembiayaan mikro disediakan melalui kaedah Islam, dia akan mengurangkan pertusan golongan usahawan kecil untuk mengambil ataupun melibatkan diri dengan pembiayaan yang ada riba. Kemudiannya pula Sulaiman Nasir dan juga Awatih Muhsin mengatakan bahawa kaedah pembiayaan boleh dilakukan terhadap pembiayaan mikro adalah dengan qardhu hasan. Okey, ini pengenalannya. Kemudian ini Sultan Karya, minta maaf. Okey, Sultan Karya. Menurut Sulaiman Nasir dan juga Awatih Muhsin, satu pandangan mengatakan bahawa pembiayaan mikro boleh digunakan dengan cara qardhu hasan. Ia memberi sokongan kepada terutama golongan yang baru mencuburi bidang perniagaan, sebab kita faham bahawa qardhu hasan yang merupakan pinjaman tanpa faedah yang membantu golongan usahawan kecil ataupun golongan yang low income ini untuk mendapatkan modal tambahan. Nur Hussein Syahadah yang mengatakan bahawa akad boleh digunakan ataupun kontrak dengan pihak mikro boleh menggunakan musyarakah mutanahib bitamlik, iaitu perkongsian yang diakhiri dengan pemilikan, al-ijarah muntahib bitamlik, sewaan yang diakhiri dengan pemilikan, al-bai' al-adil wal wasaddadu al-aqsar, yang dijual tangguh dengan pembayaran secara asuran, dan qardhu hasan iaitu hutang tanpa ada faedah. Okey, sambungan yang lagi. Nur Abdul Halim Omar mengatakan bahawa terdapat 3 konsep pembahagian kepada usahawan. Pertama, jaminan perniagaan, iaitu al-i'timad tijari. Yang kedua, konsep al-musyarakah, iaitu perkongsian. Yang ketiga adalah konsep tolong menolong yang kita sebut dalam al-birri wal ihsan. Ini konsep pertama, al-bi'us salam, al-istisna dan ijarah wal ijarah muntahiyah. Kemudian akad konsep kedua, mudharabah. Kita sebut konsep kedua ni iaitu konsep jaminan perniagaan seperti mudharabah, al-musaqah, al-mujara'ah dan al-mugharasah. Dan konsep yang ketiga yang kita sebut sebagai al-birri wal ihsan, itu sedekah atau tawuk dan juga qardhu hasan. Menurut Zuhair Samsudin dan Abdul Ghani mengatakan bahawa mudharabah atau musyarakah boleh digunakan, tetapi untuk tempoh perniagaan yang sederhana dan lama.
Disebabkan penambatan kontrak tidak boleh dilakukan secara mendadak dan penarikan diri perlu dibuat secara perlahan-lahan kerana pengusaha memerlukan masa untuk mendapatkan pulangan serta keuntungan hasil daripada perniagaan yang dijalankan. Penarikan diri secara mendadak boleh menjejaskan serta membentukkan perkembangan sesebuah perusahaan. Okey. Seterusnya, namun di sebalik kaedah akad negara di atas, pemberian pembiayaan daripada dana zakat adalah sesuatu yang harus dijalankan. Maka menurut Husn Syahadah, garis panduan pembiayaan adalah selari dengan syariah, dengan syariah. Jadi beliau telah menggariskan prosedur kerangka dalam membenarkan pembiayaan mikro itu digunakan daripada dana zakat. Yang pertama, projek dijalankan termasuk dalam tujuan agihan zakat. Yang kedua, projek yang dijalankan oleh ahlinya, iaitu orang yang betul-betul mahir dalam perniagaan tersebut atau perusahaan yang dicuburi untuk mengelak berlakunya kerugian ataupun kegagalan dalam projek tersebut. Ketiganya pula, projek mesti diutamakan yang dituntut oleh makosid syariah. Keempat, kefahaman yang berterusan dalam bidang fiqh, dalam fiqh zakat. Ini mestikan setiap perkara yang dilakukan sama ada pembiayaan mikro atau projek yang dibiayai bertepatan dengan syarak. Dan yang kelimanya, projek adalah dikawal sedia oleh institusi zakat dan mestikan kemajuan suatu projek yang dibiayai daripada dana zakat terdapat usahawan yang kurang ilmu tentang usaha yang dilakukan. Jadi projek mestilah dipantau supaya projek itu berjalan dengan lancar. Yang keenamnya pula, pembiayaan mikro adalah melandas kepada akad yang tetap tanpa ada usul riba. Kemudian kita lihat pada metodologi kajian. Metodologi kajian adalah kita menggunakan analisis kandungan dan kita dapat kita dapatan daripada data primer dan juga sekunder. Data primer diperoleh daripada kesimpulan responden yang terlibat secara langsung dengan usahawan dalam kalangan asnaf. Data sekunder pula kita peroleh daripada artikel, buku dan tesis. Seterusnya, analisis. Okey, analisis dapatan. Okey, analisis dapatan. Okey, analisis dapatan. Pelbagai pandangan yang dilontarkan oleh responden daripada usahawan asnaf. Jadi pandangan responden yang pertama menyatakan bahawa tidak cukup modal yang ada, jadi qardul hasan sesuai untuk dapatkan modal. Maksudnya pandangan daripada responden yang pertama mengatakan bahawa qardul hasan ada satu kontrak yang sesuai untuk mendapatkan modal tambahan. Kemudiannya pula responden yang kedua mengatakan kontrak qardul hasan sangat boleh, sudah berjaya, boleh ambil murabahah, boleh terima mudarabah, tidak sesuai kerana biar sama-sama ada tanggungjawab baik. Jadi respon yang kedua juga mempersetujui bahawa qardul hasan amat sesuai dan menolak untuk melakukan qardul mudarabah disebabkan hanya satu pihak saja yang menerima menanggung kerugian. Kita faham mudarabah adalah pihak yang melabur, yang menyediakan modal yang menanggung kerugian, sedangkan pelabur ataupun pihak yang menerima modal tidak menanggung kerugian. Okey, seterusnya, ada pendapat yang lain mengatakan bahawa boleh guna kontrak qardul hasan, ijarah atau murabahah. Kalau murabahah dia menyifatkan agak berat, kenapa? Di situ ada sedikit keuntungan. Manakala mudarabah juga boleh digunakan. Jadi berdasarkan kepada pandangan di atas menunjukkan bahawa qardul hasan dan ijarah diterima pada permulaan perniagaan tetapi agak membebankan pada kontrak murabahah. Okey, namun kontrak mudarabah boleh digunakan terutama seorang peniaga yang perlukan modal awal terlebih dahulu diniagakan apabila mendapat keuntungan yang diambil semula modal yang dibahagi keuntungan bersama. Okey, kesimpulannya, dari pembiayaan mikro ini melalui kontrak qardul hasan diterima baik di belakang usahawan asnaf untuk mereka mendapatkan modal. Manakala dari segi sudut murabahah agak kurang mendapat sambutan, mungkin disebabkan di situ ada perkongsian. Jadi pihak usahawan asnaf memerlukan dana sahaja, bukan memerlukan perkongsian dari segi sudut keuntungan.
Dimunatabaah amat penting dalam sebuah keusahawanan yang dijalankan. Gunakan perusahaan akan terbantu disebabkan kekurangan modal. Apatah lagi jika berlaku kepergolongan yang low income untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Justru zakat produktif melalui pembiayaan mikro dapat membantu usahawan asnaf untuk mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pendapatan secara tidak langsung mampu menjadi muzaki, iaitu pengeluaran zakat. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih di atas perkongsian ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.